Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Saudara, saya dalam keadaan hari ini minta maaf kerana terlewat. Lewat 1 jam setengah. 2 jam 9.30 sebenarnya 1 jam setengah. Pasal apa khabar saudara Faizal Acoy, saudara Tija, saudara Syah Ibrahim, terima kasih sabar menunggu. Saudara Syarifuddin Syahari, semoga anda semua sihat. Puan Nur Jumayah, Abdul Razak, Waalaikumsalam, saudara Ahmad Map. Begitu juga Raja Shah Daniel, Rekimas, saudara Intan Fazah, Abizial Yahya, saudara Juhasri, saudara Bakat Ahmad, Pak Chu dari Langkap, Perak, saudara Syahnizam Izam, saudara Aminah Kak Minah. Apa khabar Kak Minah? Puan Ibjah, Zai Aini, Syarifuddin Syahari. Begitu juga dengan Fazrul Azmir, saudara Mas Linas, Abdul Hamid, salam dari Kuantan katanya. Apa khabar saudara Syafrin Syahari, Cik Din? Selamat lewat setia menanti. Terima kasih. Ya. Begitu juga Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabarku? Doa saya anda sihat walafiat. Saudara Ujang MN, saudara Richard Bakri, saudara Zakaria Hashim. Aduhai, macam mana nak bayar hutang tu kata Zakaria Hashim, ya. Saudara Muhammad Rauzi, saudara Syahrani Salamah, saudara Anan Makno. Saya lihat tadi saudara Zakaria semasa ni angkat sumpah hutang negara 5 trilion. Semasa bertangan ni dah turun. Tak tahulah saya. Puan Maria, apa khabar? Saudara Ali Hussein, saudara Muhammad Rizalmi, Cik Pa, apa khabar? Nilawati Aino, saudara Muhammad Razmi Dahman. Kita juga Rabudin Pasarat, Josephine Tan, how are you Josephine? Saudara Syahar. Kita juga dengan saudara Juhasri, Muhammad Zul Kifli, saudara Juhasri Kekanda Zainal, saudara Muhammad Rizal Dahman, saudara Syarifuddin, saudara Hafsyah Yassib, saudara Omar Bakar. Baik saudara, saya tak boleh nak tunggu lama-lama sebab dah terlewat ni, mungkin teman-teman ada yang mengantuk pula nanti saudara. Saya perlu memberi pencerahan terlebih dahulu. Seperti biasa, saya tetap akan melaporkan tentang kejadian yang berlaku di negara kita. Ingat saudara, hari ini hari Jumaat, hari yang penuh kemuliaan, tanggal 24 Februari. Dan ini merupakan hari yang ke-1073 COVID-19 yang menyerang negara kita. Belum usai lagi saudara. Laporan yang saya terima daripada saudara Jamil Idris sama dengan saudara Rio, ada penyusutan semalam daripada 229 jangkitan susut kepada 224. Tak banyak mana, 5 je susut, 5 angka. Saudara, bagaimanapun alhamdulillah tiada kematian. Tahniah Dr. Zalaha. Dan saya lihat peningkatannya 5 negeri meningkat, susut di 6 negeri. Sementara Pahang kekal 1 jangkitan saja. Dan Melaka juga 19 jangkitan. Sementara itu Labuan dan Perlis tiada jangkitan. Alhamdulillah, berusahalah kita untuk memutuskan jaringan COVID-19. Saudara. Malam ini saya, sebab banyak benda nak bercakap, saya kurangkan tentang e-commerce. Besok mungkin kita kembali. Tapi jangan lupa saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini yang penting untuk dijadikan sebagai panduan kehidupan kita saudara. Kerana saudara, bagaimana harus merawat hati yang sakit sebelum ia menjadi parah? Ini persoalannya. Seharusnya mula-mula kita perlu menyedari bahawa hati itu bolak-balik sifatnya. Kerana baginda Rasulullah SAW menjelaskan, hati itu bolak-balik sifatnya bagaikan kuah yang sedang mendidih ataupun menggelegak. Ia bersipang siur dan turun naik. Kadang-kadang ia sihat dan kalanya baik. Ia bagaikan fitrah asalnya. Namun, sesekali bertukar menjadi kelam, kusam, hitam. Ia juga bagaikan lakaran syaitan yang memantulkan kejahatan. Bagaimana caranya untuk mengesan sama ada hati kita ini sihat atau sakit? Itu Syekh Ibnu Athaillah memberikan panduan. Menurut kata-katanya, sebahagian daripada tanda matinya hati ialah jika tidak berasa sedih kerana tertinggalnya suatu amalan kebaikan. Juga tidak menyesal jika berbuat sesuatu pelanggaran dosa. Beliau menegaskan lagi bahawa kata-kata itu bersandarkan kepada sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud sesiapa yang merasa senang oleh amal kebaikannya dan merasa sedih atau menyesal atas perbuatan dosanya,
maka dia seorang mukmin, iaitu seorang yang beriman. Ini riwayat At-Tabarani, saudara. Jadi, saudara, kalau badan kita sakit, kita tak selera untuk makan, sekalipun dihidangkan makanan yang enak. Mana mungkin kita makan dengan hidangan yang dengan hidung tersumbat, lidah yang pahit, yakni ketika deria pandangan ataupun bau dan rasa kita terlalu tercabut, saudara. Begitu juga hati yang sakit menolak segala makanan rohani yang enak dan lazat, seperti solat, zikrullah, ataupun baca Al-Quran, doa dan yang lain-lain. Apabila solat tidak lazat, artinya solat itu tidak lazat, tapi bukan solat itu tidak lazat, saudara, tapi kerana hati kita yang sakit. Oleh itu, saudara, rawatlah hati kita untuk sentiasa mengingati Allah SWT, perkukuhkan dengan zikrullah, saudara. Baik, kita masuk segmen Mutiara Kata. Kiriman sahabat saya, Datuk Syed Ali, katanya, akibat menjalani kehidupan yang sibuk, membuatkan doa kita kepada Allah semakin sulit. Sedangkan kita perlu menginsafi dengan sentiasa berdoa, menjadikan kehidupan yang sibuk itu lebih mudah. Terima kasih Datuk Syed Ali atas kiriman Mutiara Kata yang cukup berarti. Saya, kita harus saling ingat mengingati, dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis. Saudara, hari ini genap 80 hari, tinggal 20 hari saja lagi, saudara. Wujudnya kerajaan perpaduan yang bermatlamat menangani derita rakyat, saudara. Itu dia punya faktanya. Allahu Akbar. Ada semua sikit, saudara. Hari ini masa saya banyak menghabiskan untuk mencari bahan-bahan untuk saya hidangkan pada anda semua. Dan jangan lupa, saudara, kita tinggal lagi 27 hari untuk menanti lambaian Ramadan. Berdoalah kita pada Allah SWT agar kita sampai kepada tarikh datangnya lambaian Ramadan, saudara. Sebelum itu, saya elok kita santuni pantun Pak Nazil. Ini penting juga, saudara, sebab saya lihat Pak Nazil terus berkarya untuk mengingatkan kita melalui pantunnya. Kata Pak Nazil, rumah batu luasnya tanah, empunya kaya Tengku Laksmana. Kejujuran itu satu amanah, jagalah ia sesusah mana. Jadi, kalau kita hidup ini mesti jujur dan harus mempertahankan kejujuran itu, walaupun susah bagaimanapun, saudara. Tambah Pak Nazil, ikan lidah si ikan kerapu sama seluang dibeli kat Tian. Orang sudah biasa menipu, tiada peluang tengyang-yang. Kalau orang sudah biasa menipu, kalau tak ada peluang nak menipu lagi, maka tengyang-yang mereka untuk meneruskan penipuan mereka terhadap teman-teman, rakyat dan sebagainya. Saudara, terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang bagi saya cukup berarti. Pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, perlu saya ingatkan bahawa mereka harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan maupun kiriman kata-kata dalam muka buku saya ini, saudara. Kerana saudara kena ingat, saya tak mampu untuk memantau semua tulisan maupun suntingan anda. Dan ini adalah pencerahan politik yang matlamatnya sekadar memberi informasi. Tidak lebih daripada itu, saudara, bukan untuk memuji dan memuja sesiapa, saudara. Prinsipnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu saja, saudara. Kalau anda nak menyantuni, sila hantar kiriman. InsyaAllah saya akan santun. Macam user 68236 ni. Dia kata rakyat masih derita, tak ada apa pun selesai. Yang selesai, kes kluster Mahkamah UMNO yang selamat je. Katanya. Jangan begitu, saudara. Saudara, bagi saya, ini persoalan-persoalan begitu, eloklah kita elakkan. Sebab kita sudah pun memacu suasana dalam keadaan ekonomi negara, ekonomi dunia yang begitu tidak stabil, saudara. Dan laporan cuaca, petang tadi hujan, siang panas. Tak lebih daripada itu, saudara. Saudara Nur Hayati, syafaqallah. Semoga lekas sembuh sepenuhnya. Terima kasih. Bajet tak menyantuni M40. Kami karung dan kering, kata saudara Jalil Fadilah. InsyaAllah saya akan cuba santuni, saudara. Kerana hari ini, sebagaimana yang kita tahu, bahawa bajet telah pun dibentangkan. Cuma sebelum saya nak bercakap tentang bajet ini, saya melihat kenyataan yang berhormat Menteri Ekonomi
Saudara Rafizi Ramli dia kata bahawa pihaknya bercadang untuk membuka Akademi Tibet yang baru. Ini satu hal saya kata, nak kata merapu, taklah merapu saudara. Sebab Tibet dah ada, buat apa nak buka akademi lagi? Di seluruh negara ada Tibet. Tibet itu tempat latihan teknikal dan sebagainya. Sepatutnya saudara, kita bila berhadapan dengan masalah, bukan mewujudkan satu demi satu akademi itu dan ini. Apa yang ada itu disantuni. Kalaulah dia punya dasar ataupun dia punya kurikulum tidak sesuai, perbetulkanlah. Sebab saya mendengar tadi saudara, bagaimana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim memperuntukkan jumlah yang bukan sedikit saudara. Itu untuk peruntukan sejumlah 1 bilion ringgit kepada HRD Corp yang tugasnya adalah untuk melatih anak-anak muda dalam memperlihatkan seriusnya kerajaan untuk menyediakan anak-anak muda kita ini agar mereka sesuai ataupun dapat memenuhi pasaran permintaan di semua sektor saudara. Itu tadi saudara, dan saya melihat bajet saudara. Sebagaimana yang saya jangkakan, malam tadi saya telah pun bersiaran bersama dengan sembang hangat Dato' Abdullah Sani. Kami membicarakan kemungkinan-kemungkinan apakah yang akan diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ternyata sebagaimana yang saya jangkakan, saudara, biarpun beribu bantuan diumumkan oleh kerajaan, namun pembangkang tetap dengan cara mereka yang akan memperlihatkan tidak bersetuju. Itu biasalah saudara. Tapi dalam saat-saat ini saya melihat bahawa di saat negara mewarisi hutang, Datuk Seri Anwar Ibrahim mewarisi hutang. Sebab itu bajet je tadi bukan bajet yang berimbang, bajet yang defisit saudara. Kerana hutang negara dijelaskan 1.5 triliun. Dan dengan kesempitan kewangan serta pergolakan ekonomi dunia, menjadikan suasana terus suram dan malap. Tapi dari segi pengumuman yang dibuat, saya lihat bahawa kerajaan masih berusaha untuk melakukan yang terbaik katanya. Saudara, ya perlu diingat saudara, bajet ini sebenarnya hanyalah sekadar anggaran belanjawan. Itu dijangkakan pendapatan sekian-sekian banyak dan bolehlah dibelanjakan sekian-sekian banyak. Itu sebenarnya bajet saudara. Jangan saudara terkeliru. Bajet itu bukanlah sesuatu yang pasti. Tetapi saya melihat keyakinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mau menguruskan hutang negara ke tahap 3% tahun ini dan tahun mendepan. Itu satu keyakinan beliau. Kerana katanya andainya keterisan tidak berlaku, maka wang negara boleh diselamatkan. Memang benar saudara, tidak mungkin kalau ketirisan itu terus berlaku, boleh macam mana kita nak menangani hutang. Sedangkan melihat daripada laporan daripada Jabatan Audit dan sebagainya, negara mengalami ketirisan sekitar 60 bilion. Kalau 60 bilion dapat diselamatkan, maka kuranglah hutang kita. Itu keadaannya. Dan yang paling penting sekali, sebagaimana yang saya katakan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak lupa pada asal usulnya. Asal usul beliau bermulakan gerakan. Dalam politiknya, beliau bermula dengan insiden demonstrasi kemiskinan warga baling. Jangan lupa saudara, itu puluhan tahun yang lalu. Kerana hari ini dalam bajetnya, beliau menekankan usaha untuk memantapkan ekonomi warga baling yang dilihat olehnya masih lagi dalam keadaan yang amat menyedihkan. Itu kenyataan beliau. Jangan lupa saudara, Datuk Anwar Ibrahim kesan daripada perjuangannya menentang ataupun mahu negara membasmi kemiskinan warga baling. Dulu akhirnya beliau dihantar di belakang jeriji besi di bawah Akta Keselamatan Dalam Negara, ISA saudara, jangan lupa. Tapi hari ini beliau melonjakkan lagi usaha yang tidak pernah kunjung padam untuk memperjuangkan soal kehidupan warga baling dan rakyat Marhain keseluruhannya. Saudara, sebagaimana yang saya katakan, bahawa beliau akan menyantuni kehidupan petani, peladang, pesawah, nelayan, buruh. Di samping itu, beliau sedar bahawa perlunya mencari upaya mengangkat ekonomi anak muda melalui pelbagai rancangan yang saya nampak ada wow. Tapi memang taklah wow.
Kalau nak kata bagi 2,000 seorang, itu wow lah. Tapi mana mungkin dapat dilakukan? Kerana dalam keadaan negara yang berhutang segitu jumlah. Sebab itu saya lihat ada teman-teman yang pengamal media yang saya rasa itu bukanlah daripada parti kerajaan ataupun yang mesra pimpinan negara, tapi mereka masih menekankan bagaimana janji-janjinya Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu beliau berkempen pilihan raya yang lalu. Sebab itu mereka mengatakan bajet madani 2023 apa yang diharapkan oleh rakyat dan apa yang telah dilakukan. Mereka mempersoalkan, antaranya mereka mempersoalkan tentang minyak RON 95 turun harga pada RM1.50 seliter. Itu keadaannya. Yang ini masih didengungkan. Dan saya lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menyantuni sepenuhnya persoalan tersebut. Kemudian masalah harga ayam, telur, sayur-sayuran dan barang-barang keperluan harian yang seharusnya diturunkan. Tapi kalau kita dengar kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah wang yang agak besar kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri atau pengguna untuk memikirkan bagaimana pemberian subsidi. Itu jelas cara bagaimana untuk menangani penurunan ataupun untuk kenaikan harga barang makanan. Saya yakin kalau menteri dapat menggunakan bajet yang disediakan, peruntukan-peruntukan kerajaan sediakan, mungkin saya rasa harga barang boleh diturunkan. Tetapi terpulanglah. Sebab peniaga itu pun kadang-kadang mereka nak cari keuntungan. Bagi saya yang untung je orang tengah. Jadi saya haraplah agar menteri dapat menangani sebagaimana kehendak yang bawa pada menteri menangani isu harga barang keperluan yang masih lagi meningkat secara. Mereka juga mempertikaikan tentang kadar OPR. Kadar faedah semalaman. Tapi negara Amerika pun masih lagi meningkatkan lagi kadarnya OPR. Suka tak suka, kita juga terkait. Saya perlu memberi penjelasan saudara. Saya perlu harus memberi penjelasan. Mana mungkin kita tidak menaikkan kadar OPR kalau Amerika berterusan menaikkan kadarnya. Maka tentulah ini pelabur-pelabur ataupun mereka pemain-pemain sektor kewangan akan lari ke Amerika. Bagaimana kita? Itu gambarannya. Saya rasa kadang-kadang kita negara kecil yang ditentukan oleh negara-negara besar seperti Amerika. Saya lihat permintaan gaji minimal nak 2,000 sebagaimana janjikan dulu. Ini juga perlu. Saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim memang hasratnya nak melakukan sebut. Tetapi dalam keadaan ekonomi sekarang macam mana nak dibuat? Kilang-kilang masih belum dibuka lagi. Peluang-peluang pekerjaan. Sebab itu beliau meletakkan bajet sekitar 1 bilion untuk sektor HRDB Corp supaya dapat melatih anak-anak muda kita supaya mereka memperolehi pekerjaan yang boleh memperolehi pendapatan yang mencapai ke tahap tersebut saudara. Soal kutipan tol dan yang tadi yang memang saya tahu ramai orang kecewa kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengumumkan pengeluaran KWSP. Saya nak bercakap tentang KWSP ini dah letih sebenarnya, dah lenjan. Sebab bagi saya terpulanglah kepada warga di Kumpulan Wang Sembilan Pekerja memikirkannya. Unjuran telah diberikan. Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa tambahan sejumlah 500 juta diperuntukkan pada mereka yang B40. Kalau simpanan mereka di bawah RM10,000, maka kerajaan akan top up, akan meningkatkan lagi. Saudara Daniel Jamah dia kata kita tunggu Datuk Seri Najib keluar. Dia akan beri kenyataan tentang warga Felda. Soal warga Felda hari ini saudara, sebenar-benarnya saya juga dapat melihat kenyataan pengurusi Felda. Tan Sri Idris Yusof, dia kata bahawa penghapusan hutang seri pertama ada. Seri pertama dah dibuat lebih kurang 8.1 bilion. Tapi itu memberi kesan yang agak teruk kepada Felda. Sebab itu hutang sebelumnya lebih kurang 12 bilion. Bagaimanapun katanya apabila waktunya sampai, bila keadaan ekonomi yang sesuai, tentulah mereka juga akan berusaha untuk melupuskan keseluruhannya. Itu kenyataan daripada pengurusi Felda. Artinya bukan tak ada, dah ada berlaku. Tapi tak dapat lakukan semua sebab untuk setengah aja sudah pun 8.1 bilion. Tinggal lagi 4.2 bilion macam itulah yang harus dicari oleh pimpinan di Felda.
untuk melupuskan hutang warga Felda. Kita berharap agar benda ini dapat dilakukan secepat mungkin sebab warga Felda dalam keadaan sesak saya. Ini yang saya dapati lah saya. Surah Hariati Yasin, minyak RM1.50, manifesto PRU 13. Ketika itu PAS pun ada. Bagi saya lah soal itu. Sebab itu saya katakan saudara, soal minyak satu masalah. Tetapi yang paling penting sekarang, kumpulan wang simpanan pekerja. Saya yakin malam tadi pun saya telah menyatakan saudara, bahawa rakyat dah tak ada lagi caranya untuk mereka memperoleh sumber pendapatan. Sebab itu mereka tertumpu kepada tabungan yang sedia ada. Macam kita di rumah kita lah. Bila dah tak ada lagi duit nak beli beras dan sebagainya, suka tak suka tabung anak pun kita pecahkan. Itu dalam keadaan yang terpaksa. Sebab itu sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim harus memikirkan. Melalui bajetnya saya nampak ada, bukan tak ada. Ada peruntukan-peruntukan, ada imbuhan-imbuhan, ada kewangan. Tapi tak boleh banyak. Sebab sekarang ni kedudukan wang yang tak betul banyak. Itu keadaan kita harus sedar, saudara. Tapi memanglah untuk memuaskan hati semua orang, satu benda yang saya kata impossible ataupun satu benda yang agak mustahil. Lebih-lebih lagi pada kalangan pembangkang. Bagi lebih, mereka akan persoalkan datang duit dari mana. Tak bagi, mereka akan persoalkan janji begitu. Itu biasa, saudara. Tetapi saya melihat bahawa unjuran-unjuran yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya nampak. Sebagai contohnya, kerajaan akan menambah caruman simpanan kumpulan wang simpanan pekerja sebanyak 500 kepada setiap penyimpan yang di bawah RM10,000. Dan pengeluaran yang bersasar itu saya yakinlah bila sampai waktunya akan diizinkan pengeluarannya. Sebab bagi mereka yang punya simpanan lebih daripada 2 tahun. Cuma masalah kita sekarang tertunggu-tunggu bila. Sebab poket semakin kempis. Jadi keadaan sekarang ni suka tak suka, menurut Datuk Seri Ibrahim dia kata, kini selepas rakyat beransur-ansur bangkit untuk membina semula kehidupan, kebanyakan rakyat menggunakan pendapatan terima untuk menyara kehidupan. Sementara simpanan hari tua masih rendah. Sebab itulah kerajaan menambah simpanannya tu. Jadi sebab itu kerajaan beriktizam untuk membantu rakyat membina semula simpanan prasaraan mereka bagi memastikan simpanan yang ada kelak mencukupi untuk biaya hari persaraan. Itu katanya adalah waktu pembentangan bajet Madani. Dan dalam keadaan begini, saya melihat bahawa bukanlah Perdana Menteri tidak peka atau prihatin dengan masalah kumpulan wang simpanan pekerja. Cuma saya rasalah, saya dengar tadi, saya hayati cara beliau melontarkan pandangannya, saya berkeyakinan adalah sesuatu yang akan diumumkan waktu terdekat. Sebab dia mengatakan bahawa akan diumumkan dalam waktu yang terdekat. Jadi tak boleh dia mesti berkira untuk semua sekali. Sebab ini dalam keadaan dalam tempoh 2 bulan. Ada lagi 20 hari lagi, saudara. Kita nak tengok. Jadi belanjawan 2023, belanjawan rakyat Madani ini, saya melihat pertamanya tentang bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu membantu peniaga-peniaga yang terkesan dengan pandemik, terutamanya perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Jadi untuk itu katanya beliau memperuntukkan kemudahan sejumlah, iaitu sebanyak 2/3 beliau menurunkan kadar cukai dulu sebanyak 2% terhadap PMKS bagi sejumlah 150,000 pertama daripada 17% yang dulu. Jadi belanjawan Madani ini akan memastikan PMKS tempatan untuk kembali bersaing. Pengurang itu akan dapat menjimatkan sehingga 3,000 hingga 150,000 pembayar cukai PKMKS. Selain itu, beliau juga selaku Menteri Kewangan berkata kerajaan menyediakan kemudahan kepada penjaja. Ini penting, saudara. Sebab beliau selalu menegaskan bahawa apa artinya kalau kita mempunyai gedung besar tapi rakyat yang hidup berniaga kecil-kecilan tidak diambil peduli. Jadi ekonomi rakyat perlu dimartabatkan. Jadi saya katakan tadi, ini bukan, bagi saya ini bukan cakap sekadar retorik. Sebab saya lihat untuk memanai hasrat ini kerajaan menyediakan sejumlah 50 juta ringgit bagi membina dan menaik taraf premis-premis perniagaan yang nampak suram supaya dapat menarik pelanggan. Kemudian 176 juta pula disediakan bagi menaik taraf premis dan kemudahan perniagaan di bawah Majlis Amanah Mara, Dewan Bandaraya KL, Perbadanan Usahawan Nasional dan
daripada pembangunan bandar udara. Jadi kerajaan turut menyediakan kemudahan pinjaman. Ini penting, saudara. Ini perlu didengar. Jangan kita fikir yang lain. Bahawa kerajaan turut menyediakan kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan manfaat usahawan PKMS dengan nilai keseluruhannya adalah 40 bilion ringgit. Artinya ada pinjaman yang disediakan, ada melalui agensinya, Bank Negara dan Bank Simpanan Nasional. Usaha mikro dan penjaja kecil disediakan kemudahan pinjaman ini di bawah agensi seperti Bank Negara, Bank Simpanan Nasional dan Tekun dengan dana yang tersedia berjumlah 1.7 bilion. Bilion-bilion lah sekarang. Bagi peniaga kecil dan sederhana SME, peniaga kecil dan sederhana, hampir 10 bilion dana pinjaman disediakan. Antaranya untuk meringankan beban kewangan PKS dan menyokong pengembangan perniagaan. Jadi saudara harus berurusan lah dengan Bank Simpanan Nasional. Jangan kita sekarang ni dengar begitu. Macam mana nak buat? Kita sendiri berusaha lah. Jangan tunggulah segala-galanya sampai ke riba kita. Kita nak berniaga. Dana dah disediakan. Begitu juga syarikat jaminan pembiayaan perniagaan. Kerajaan sedia menjamin sehingga 20 bilion ringgit pinjaman PKS dengan sektor tumpuan seperti teknologi tinggi, pertanian dan pembuatan. Diberi jaminan kerajaan sehingga 90%. Artinya kalau kita ada ladang, nak masuk sektor perladangan, kerajaan menyediakan dana yang kita boleh buat pinjaman 90%. Kita cuma keluarkan 10%. 10% tu mungkinlah secara urusan awal untuk menebas. Bila ada tanah, contohnya kalau ada 5 ekar tanah. Jadi mereka awal tu kita buat, tapi yang lain tu kita minta bantuan. 90% disediakan oleh kerajaan. Saudara. Ni tahu hal lagi. Plan to consolidate Bumi Putra Fund a step backward. Tu kata daripada persatu. Pulang pada mereka lah. Jadi saudara, yang lainnya masih lagi ada bantuan kepada penjawat awam RM700 dan pesara kerajaan dapat RM350 untuk sambutan Aidil Fitri. Bukan tak ada gula-gula, ada gula-gula. Tapi bagi saya melihat gula-gula itu hanya dalam keadaan kita berhutang. Tetapi saya melihat pinjaman-pinjaman yang disediakan adalah untuk merangsang ekonomi warga kita. Makcik Limah ke, Makcik Kiah ke, nak buat berniaga pun dah boleh buat pinjaman untuk mendapatkan modal untuk meneruskan kerjanya, di mana gerai-gerai mereka itu akan diubah suai oleh pihak Dewan Bandaraya dan sebagainya. Jadi daripada kenyataan Datuk Anwar Ibrahim, tumpuan masih diberikan kepada warga desa, warga petani, warga nelayan, warga pesawah. Itu yang diumumkan oleh beliau. Saya melihat bahawa ada gerakan untuk membangunkan ekonomi warga luar bandar, warga desa yang secara benar-benar serius. Bagi saya, iltizam Perdana Menteri dia tak mahu lagi melihat adanya gelandangan ataupun masyarakat kota yang hidup miskin tegar. Beliau berjanji untuk dalam keadaan begini, dalam tempoh setahun ini, Kementerian Datuk Seri Zahid harus memikirkan bagaimana nak membangunkan warga wilayah juga. Jangan ada desa dah sedia modal-modal sebagainya. Warga wilayah saya lihat bahawa UDA akan digerakkan, MARA akan digerakkan, begitu juga Tekun akan digerakkan. Kerana warga kota tentulah mereka mahu terlibat dalam sektor perniagaan. Serai seumpama warga Felda tiada berita baik. Saya tak tahu apa yang kita harapkan tentang warga Felda. Tetapi sebagaimana kenyataan daripada pengurusi Felda tadi, bahawa katanya bahawa memang kerajaan akan melupuskan hutang. Tinggal lagi 4.1 bilion, Saudara Rais. Yang dapat gula-gula, orang yang tiap-tiap bulan dapat gaji. Saudara Muhammad Karya. Itu pun benar juga. Rakyat Marhain biasanya tak dapat gula-gula. Tapi ada disediakan. Cuma tak diumumkan meneruskan. Bahawa meneruskan bantuan harian di bawah STRS apakah. Ada disediakan. Cuma tak mahu disebut sebab jumlahnya mungkin saya kecil lah. Harapan rakyat kalau tak minta, kalau boleh nakkan 1,000, 2,000.
Saudara Hayati Ihsan, di rumah kami hanya tinggal beras saja. Allahu Akbar. Memang saya melihat bahawa keadaan sekarang ini, siapa pun, sebab dulu saya dah bagi tahu, siapa pun yang akan jadi Perdana Menteri akan menghadapi suasana yang sebegini. Datanglah siapa pun nak bagi peruntukan yang besar pada rakyat, hutang dah 1.5 triliun. Caranya kita mengurangkan hutang dan waktu yang sama diwujudkan bantuan-bantuan semasa dan sebagainya. Bagi saya lah, saya melihat bahawa memanglah kita kadang-kadang bila kita ada duit, okeylah, saya melihat saya contoh. Kalau anak-anak muda dapat RM1,000, mereka apakah mereka menyimpan atau belanja sedikit-sedikit? Tidak. Selalunya mereka menghabiskan dalam waktu yang terdekat. Kemudian terjebak dengan masalah. Ada duit nak beli handphone. Kemudian ada duit lagi nak beli vape lah apa semua. Sebab itu Rasulullah Ibrahim dia kata kali ini anak muda yang hisap vape tentulah mereka akan marah. Jadi keadaan begini saudara. Yang kerja kilang nak pinjam apa saudara Razlan? Saya rasa pekerja kilang ini akan ditingkatkan dia punya, sebab gaji minima itu akan langsaikan dalam bulan Mac kata tadi saudara. Saya ikuti saudara, sebab itu saya minta maaf malam ni saya punya pencerahan agak lewat kerana saya ikuti satu persatu. Saya cuba hayati apa kata daripada pihak-pihak pembangkang, apa kata pihak kerajaan, apa pula kenyataan yang membawa Perdana Menteri berhubung dengan bajet. Saya nampak ada, cuma tak adalah pemberian RM1,000, RM2,000. Tetapi penyelesaian itu ada. Jadi saudara, saya melihat dengan bantuan itu dan ini, bukan pada tumpuan pada individu, tetapi agensi-agensi. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, hari ini bajet bentangkan besar saudara. Sebagaimana yang saya jangkakan, bahawa 383 bilion. Besar di saat-saat negara mengalami defisit yang teruk. Dengan hutang 1.5 triliun, masih lagi kerajaan menjangkakan boleh mendapat pendapatan dalam 238 bilion rasanya, maka beliau berani membentangkan dengan 383 bilion. Itu bagi saya satu keberanian yang dilakukan di saat negara dalam keadaan yang begitu muram dan suram perkembangan ekonominya. Di sini terletak pada warga lah. Bagaimana kita mahu menangani, sebab pinjaman disediakan. Tapi harus bertemu dengan agensi. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan mereka yang mentadbir agensi perlu telus dan tidak mahu adanya berlaku ketirisan. Segala bantuan, sama ada melalui tekun, sama ada melalui bank-bank simpanan nasional dan bank-bank kerajaan, melalui kepelbagaian bantuan untuk meneruskan. Jadi sekarang ni Saudara Zaidi, rakyat kena belajar, jangan mengharap bantuan. Betul, saya bersetuju dengan anda. Kita kena harus mencari juga sendiri. Cuma bila dulu memang 2-3 minggu lepas saya selalu bercakap, kita mesti mengajar rakyat kita untuk belajar untuk menangkap ikan. Kena sediakan joran dan mata pancingnya, tali pancingnya. Tapi janganlah diajar rakyat untuk memancing dalam kolam renang yang tak ada ikan. Jadi sebab itu saya melihat beberapa peruntukan yang disediakan. Nak detail satu persatu saudara, sampai tengah malam tak habis. Tapi saya melihat overall, keseluruhannya. Sektor pertanian mendapat bajet yang agak besar. Sektor luar bandar begitu besar bajetnya. Dan juga cuma tak adalah besar mana. Tapi tidak dinafikan sektor keselamatan, sektor pertahanan. Saya melihat semua sektor. Begitu juga dengan sektor pengajian tinggi, sekolah-sekolah yang akan dapat dibaik pulih secepat mungkin. Banyak peruntukannya. Asalkan kali ini jangan ada tiris. Akan ada beza hasil beri joran dengan hasil beri ikan. Poet, betul. Tapi kalau sentiasa beri ikan, sampai bila? Apakah kita ini warga yang sentiasa menadah? Bila kita merubah untuk menjadi usahawan dan sebagainya? Sebab itu Saudara Panglima Senja dia kata, ayo kita harus berusaha. Peruntukan disediakan, banyak rakyat boleh pinjam untuk berniaga. Sebenarnya saya rasa saya bersetuju dengan Saudara Muhammad Nur Aizi. Peruntukan memang banyak disediakan.
Banyak. Bukan sikit. Cuma kita harus pergilah. Pergi mendatangi pejabat-pejabat. Kalau kita dalam sektor ekonomi, jumpa dengan pegawai pertanian, bertanya. Jumpa dengan pegawai Risda. Jumpa dengan pegawai Felkra. Jumpa dengan pegawai Felda. Sebab nak diumumkan seluruh begitu, dia dalam keadaan bajet yang defisit. Nanti orang kata lebih kerak daripada periuk katanya. MD dia kata Abaidin ajar rakyat supaya mengharapkan duit simpanan persaraan hari tua daripada berusaha sendiri. Saya melihatlah, saya bersetuju dengan teman-teman kita yang mengharapkan untuk mengeluarkan wang daripada simpanan mereka kerana mereka tidak mempunyai tidak mempunyai cara lain. Dah. Itu kesan daripada waktu kita mengalami pandemik. Bila rakyat terkurung sekian lama. Masyarakat tak ada kerja, nak berniaga tak boleh, tak ada income, tak ada pendapatan. Jadi akhirnya sebab itu saya katakan, rakyat pergi cari ke Kepulauan Sebang Pekerja. Itu yang rakyat menjerit. Saudara Muhammad Karya adanya kenapa zakat apa semua susah sangat nak bagi bantuan. Macam-macam kerana. Ini juga setarutnya saudara Muhammad Karya, saya rasa benda ini perlu kita dedahkan. Perlu didedahkan. Sebab zakat itu sepatutnya, bagian zakat itu Baitul Mal. Sepatutnya peranan Baitul Mal adalah untuk mengurangkan kemiskinan rakyat. Rakyat yang miskin semajarnya pergi ke Baitul Mal untuk mendapatkan bantuan. Tapi bukanlah untuk dapat lavish. Tak boleh nampak minta seribu. Tapi kalau kita susah. Sebenarnya dalam Islam itu mengajar. Kalau dalam satu kampung tu ada penduduknya yang miskin, tegar, yang tak ada makanan. Kena pergi. Dan Baitul Mal kena bagi daripada wang zakat itu. Itulah tujuannya zakat dikutip. Untuk membantu warga yang miskin. Miskin tegar. Bukan wang itu digunakan untuk berbelanja besar. Tidak. Tapi untuk membantu sekarang agar mereka membelanjakan kehidupan mereka. Jangan lupa banyak peristiwa bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab. Peristiwa-peristiwa Islam, pimpinan khalifah-khalifah Islam yang lalu. Membelanjakan wang zakat ataupun daripada simpanan negara hasil daripada zakat. Kalau zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pecahkannya pintu tu. Sekarang ni kita juga harus berlaku begitu. Muhammad Nazir Zaidi boleh apply pinjaman tuan untuk kembangkan perniagaan. Benar. Kalau kita ada perniagaan nak kembangkan boleh. Tapi syaratnya bukan lavish. Bukan dapat duit nanti kita belanja bukan-bukan. Masalah kita ni kadang bila dapat duit seolah dapat bonus. Memang tidak ada bonus. Kalau ada bonus, mula fikir nak tukar kereta dan sebagainya. Sedangkan suasana ekonomi dunia hari ini tidak mengizinkan. Itu keadaan saudara. Dan asalkan jangan ada ketirisan. Saya setuju dengan Cik Fazri dia betul. Jangan ada ketirisan. Jangan diambil persen oleh ketua-ketua pelaksana baru. Jadi ketua-ketua pelaksana. Ini yang ditekankan oleh Datuk Seri Ibrahim. Dan mereka kena ingat, kali ini siapa saja yang terlibat dalam elemen-elemen korupsi ataupun ada elemen-elemen yang mengakibatkan ketirisan wang kerajaan, tak selamat dah. Sebab itu sekarang ni kerajaan baru. Sekarang kerajaan Madani ini dia hanya untuk meningkatkan rakyat. Itu saja saudara. Saudara Zaidi betul, ramai yang keluar duit EPF beratur dekat kedai emas pula dah. Sepatutnya kita jangan memandai-mandai dengan apa yang kita perolehi. Kalau kita ada wang, jangan zaman saya selalu berpesan. Saudara berhati-hati, harga pasaran dunia begitu, harga barang makanan, simpan. Sebab saya melihat bahawa pasaran dunia, negara kita ni kecil saudara. Nak dibandingkan dengan negara luar tu. Sedangkan saudara, saya cakap terus terang, di kota London sekarang ni, teman-teman saya menzahirkan keluh kesah mereka. Bagaimana negara kita ini. Di Jerman juga, saudara, berapa ramai yang dah muflis. Cuma saya melihat satu sinar baru. Kalau anak-anak muda yang nak berniaga, kalau selama ini mereka tidak boleh membuat pinjaman kerana telah pun dimufliskan oleh pihak bank. Tadi Datuk Seri Ibrahim dia menjelaskan, bagi mereka yang ada pinjaman disebabkan oleh pinjaman RM50,000 ke bawah, maka bermula 1 Mac mereka dibebaskan daripada hukuman muflis. Ini paling penting.
Ada 150,000 katanya. Yang kalangan anak-anak muda dan warga kita yang hutangnya tak sampai pun 20,000, 30,000. Tapi telah pun diambil tindakan mahkamah oleh bank, maka mereka dimufliskan. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan tadi bahawa pihak insolvensi akan melaksanakan pembebasan serta-merta. Kalau hutang anda, punca anda dimufliskan bawah 50,000 serta-merta mulai 1 Mac, pergilah ke pejabat informasi. Jadi bila anda dah dibebaskan daripada kemuflisan ini, boleh buat pinjaman. Anak-anak muda. Kerana mereka yang terkesan apabila waktu zaman PKP, zaman pandemik itu hari. Jadi dalam keadaan begini, dah bebas. Berniagalah. Saudara poet, tapi pengumuman PM tak nampak ada sinar. Saya tak tahu anda kata tak nampak ada sinar apabila 150,000, 120,000, 150,000 warga yang muflis di bawah 50,000 dibebaskan. Artinya tak payah fikir dah. Dah habis dah. Cerita hutang dah selesai. Anda sekarang ni bebas. Pergilah ke agensi-agensi yang ada. Kalau nak buat berniaga, nyatakan apa perniagaannya. Nak buat gerai ke, nak buat perusahaan keluli, apa sajalah, bincang dengan pegawai. Dan pegawai harus membantu dan tidak boleh berlaku ada ketirisan. Saudara Putra Puchong dia kata sitos krisis macam mana. Saya yakin bila dah bebas daripada muflis, bank pun tak boleh nak kata sitos apa lagi dah bebas. Dia di atas pada CTS atau sitos atau kris ni adalah kalau kamu bankrupt. Sitos dan kris ni dia sebelum bankrupt tu memanglah bank sukar untuk memberi pinjaman. Soalnya sekarang ini bukan kita membuat pinjaman dengan bank-bank saudagar. Ini bank-bank yang disediakan oleh kerajaan, iaitu bank Simpanan Nasional, Tekun dan yang bersangkutan dengan UDA, MARA dan sebagainya. Itu saya. Saudara Zaidi, saya setuju 9 dari punca rezeki adalah berniaga. Jadi apa nak takut sekarang ni? Dah tak ada bankrupt, kayuhlah. Itu keadaannya. Saudara Al-Fatih, hutang tak hutang 5k je tidak muflis. No, saudara, banyak. Sejumlah 120,000 anak-anak muda yang dimufliskan kerana hutang mereka. Kalau hutang di bawah 50,000, kalau tidak takkan Perdana Menteri menyantuni persoalan tersebut. Itu keadaannya, saudara. Saya menyantuni apa yang saya difahamkan. Memang tidak nafikan. Ramai anak-anak muda kita, waktu berlaku, mereka berniaga sekecil-kecilan, pinjam dengan bank 10,000, 20,000. Sebab itu saya kata semalam, dengan bank ni satu hal lagi. Kalau kita pinjam 50,000, bagai nak rak dia kejar kita. Kalau kita pinjam 30 juta, pegawai-pegawai bank berusaha untuk kadang-kadang tak cukup, kita bantu lagi lah. Sebab dia mahu supaya perniagaan kita maju, supaya dapat melangsaikan hutang. Tapi kalau 30,000, 40,000, buta-buta je kena jadi bankrupt, muflis, saudara. Saudara Putra Puchong dia kata macam mana prosedur dia. Saudara, kalau yang muflis, pergilah ke pejabat insolvensi, nyatakan bahawa mulai 1 Mac, saudara. Jangan pergi sekarang. Sebab Datuk Azalina sedang menyiapkan prosedur-prosedurnya. Saudara, ini saya nak jelaskan. Banyak sekarang anak muda tak boleh nak berniaga, nak pinjam bank, tak boleh. Kerana mereka dimufliskan. Hanya disebabkan oleh pinjaman 30,000, 40,000. Itu keadaan saudara. Saya sebenarnya ada persoalan lain yang saya nak santuni. Jadi, berhubung dengan bajet kali ini, saya melihat bahawa bajet masyarakat warga Madani kali ini, saya merasakan Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu menekankan supaya rakyat lebih berhemah dalam berbelanja, di samping itu menumpukan kepada usaha jadilah usahawan terbaik. Beliau mengungkapkan petikan daripada awal bicaranya, daripada petikan surah Yusuf, peristiwa Nabi Yusuf dan sebagainya, bagaimana nak menangani ekonomi. Jadi bila saya dengar tadi, bila Datuk Anwar Ibrahim memetik surah Yusuf, saya kata apakah beliau akan mengutarakan lagi tentang peristiwa 7 tangkai padi. Itu mimpi Nabi Yusuf. 7 tangkai padi artinya 7 tahun bahagia, 7 tahun menderita. Itu telah pun diperingatkan dulu. Dan sekarang ni dalam keadaan-keadaan begini, saya tak nampak pun nak bahagia sangat. Tapi perlu berusaha. Saudara?
Saudara Bob Mi dia kata banyak hutang kredit kad dan loan kereta. Benar. Itu keadaannya. Puncanya hutang kad kredit dan hutang kereta. Akhirnya dimufliskan. Kalau hutang kereta tak banyak mana. Kadang RM12,000, RM18,000. Tak pasal-pasal je. Nak bayar tak ada duit. Bank pula dia bila NPL, non-performance loan, maka dimufliskan. Sebab itu bermula 1 Mac. Menurut kenyataan Datuk Seri Ibrahim tadi, bahawa bolehlah anda, tak payah pergi ke bank tersebut. Pergi ke insolvensi, bawa kad pengenalan, minta bagaimana kedudukan saya. Apakah saya sudah dimufli ataupun telah pun diangkat kemuflisan saya ini. Bincang. Saudara? Saudara Khairuddin dia kata, apa lagi? Multi sudah bebas, apa lagi? Buat buku baru. Jangan buat hutang yang tak bayar hutang. Itu beratlah saudara. Tapi saya yakinlah, dalam perkembangan terbaru ini, bajet yang dibentangkan oleh Datuk Seri Ibrahim adalah bajet masyarakat madani. Okey saudara? Saudara Haryati Yasin dia kata memanglah hak dia orang, tapi kita fikir masa depan. Simpanan kena ada. Tak banyak sikit pun mesti simpan. Takkanlah nak harapkan bantuan saja. Saudara Haryati, sekarang ini memang saya bersetuju dengan pandangan anda. Sebab itu saya mengatakan pengeluaran EPF ini bersasar. Kalau yang bawah RM50,000 tak payah minta lah. Tapi ada persediaan yang lain. Ada bantuan-bantuan yang lain yang disediakan. Cuma berhubunglah dengan pegawai. Kalau selama ini anda dapat bantuan, tekanlah dekat ini apa ni dalam komputer anda bantuan apa yang disediakan. Ada, cuma tak dijelaskan sebab itu pun daripada pukul 5 sampai pukul 6.30. 1 jam setengah. Bukan senang, saudara. Saudara Sofian Abidin, bagaimana yang ada rekod AKPK? AKPK apa dia, saudara? Saya nak tahu itu je. AKPK itu apa dia? Pinjaman yang tak berbayar ke? Saudara Al-Fatih, dana tu bukan bantuan percuma. Benar? Benar? Jangan anggap pula sekarang ni, kalau kita masalah sekarang ni, bila kita dapat pinjaman, kita merasakan dana itu percuma. Maka pinjam RM30,000, kita pun berjoli kata. Itu masalah, saudara. Sekarang tak ada. Dah boleh pinjam. Apa nak lagi? Meniaga lah. Saudara Papa Rock, dia kata orang kita sudah ditanam dengan budaya subsidi. Macam mana kita nak jadi seperti bangsa ekonomi? Ini juga perlu kita tekankan. Saya insyaAllah sabar malam saya akan berusaha. Sebab itu dalam live saya ini saya menyediakan segmen e-commerce untuk menggalakkan warga kita ini sentiasa berusaha dan berniaga, saudara. Saudara Kumat Kamit, kawan saya 1 juta hutang. Yang hutang 1 juta tu berunding lah. Boleh juga berunding. Boleh berunding. Tapi kalau usia 70 tahun, apa yang dilakukan oleh Datuk Azalina, kalau usia 70 tahun, maka secara otomatis juga tiada bankrupt lagi. Saudara Ibjah, pencen pesara ATM tak disentuh langsung. Ingat Tok Menteri Pertahanan habuk pun tak ada. Saya lihat bahawa isu tentang kehidupan warga pencen ini telah pun disantuni. Jadi benda yang telah disantuni lebih awal, maka ini dalam bajet tidak akan disebut. Tapi peruntukan diberi kepada Kementerian Pertahanan agak besar. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, bukanlah kita nak beli kapal LCS apa semuanya, tapi untuk memperbaiki kehidupan warga tentera di samping untuk menyediakan perumahan untuk mereka. Itu ada tadi sentuh dari saya. Saudara Rahan, kalau KWSP tak lulus, rakyat akan marah. Jadi pasti 6 buah negeri nanti ada masalah. Saudara Rahan, Saudara Rahan, saya tak tahulah soal ini. Bagi saya melihat, terpulanglah pada rakyat untuk melihat sejauh mana ikhlasnya pimpinan mahu menangani tentang kehidupan, saudara. Ini bajet, ini tadi saya terus terang saya katakan bahawa memanglah saya pun mengharapkan ada belanjawan-belanjawan yang membantu rakyat sepenuhnya yang tidak dianggap sebagai hutang. Tapi saya nampak gayanya Datuk Seri Ibrahim mahu warga kita bertanggungjawab. Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Saudara Sofian Zabidin, agensi kaunseling dan pengurusan kredit perlu ditemui, tanya mereka lah. Sebab pasti agensi AKPK ni telah pun ataupun akan diberitahu dalam masa terdekat apa yang seharusnya dilakukan. Ini bawah bank tak silap saya. AKPK ni tak silap saya di bawah bank-bank saudara. Boleh berhubung dengan mereka. Sebab kalau bawah RM50,000 dah tak ada bankrupt dah.
Tapi janganlah terus terang nak pinjam lagi. Pastikan anda berusaha. Saya lihat kadang-kadang kita ni bila kita nak berniaga, kadang-kadang kita tak menyediakan prasarana yang lengkap. Itu masalah saudara. Anak muda, bumi putera kena rebut peluang. Sebab kawan lain memang dah sangat bantuan-bantuan perniagaan sama mereka. Betul saudara Bin Lihin. Anak-anak muda dalam keadaan sekarang, kalau ada kekangan lagi, dah tak ada. Dan anda sudah pun disediakan dengan pelbagai kemudahan untuk memulakan perniagaan. Berniagalah. Kalau nak tunggu bekerja, itu sukar sikit lah. Sebab belum peluang pekerjaan, kilang-kilang belum dibuka lagi. Tetapi dalam tempoh setahun ini, kalau kesan ekonomi kita nampak baik sikit, tidak adanya elemen-elemen rasuah dan sebagainya, saya yakin pelabur akan datang. Kalau pelabur datang, tersedialah peluang pekerjaan. Tapi saya melihat apakah kalau warga makan gaji ini sukarlah saudara untuk nak hidup senang lenang. Yang meniaga tu yang kaya-raya saudara. Saudara Johari Daniel dia kata betul lah, gunung ditarah pun boleh rata. Dan nama ni KWSP biarlah untuk simpanan hari tua. Johari Daniel saya tak boleh nak kata apa. Cuma saya katakan kalau boleh. Sebab dalam keadaan yang sekarang ni, dalam keadaan rakyat yang terkesan. Bila dah tak ada langsung, tak ada ruang. Sebab itu mereka mengharapkan. Tapi nak ambil wang daripada KWSP ni, mimpikan untuk berbelanja, nak beli kereta dan sebagainya, saya kata itu mengarutlah. Sepatutnya kita tahu membezakan apa keperluan asas. Itu yang penting. Sebab janji Perdana Menteri dia tak mau melihat adanya rakyat terus menderita dalam kemiskinan dan hidup papa kedana. Itu janjinya tadi dan agensi-agensi kerajaan telah pun diarahkan. Kalau kita benar-benar dalam keadaan sukar, bertemulah beberapa kerajaan yang telah disediakan. Saudara Nas Alusi, belanjawan yang sangat teruk, saya tak tahu belanjawan macam mana lagi yang dilindakkan. Apakah belanjawan itu diperlukan, dihidangkan untuk rakyat RM2,000, RM5,000 seorang, baru kita terima kasih. Pun tak ada orang akan terima kasih. Malah mereka akan bertanya, nak dapat duit dari mana nak bagi rakyat? Rakyat kita 30 juta. Nak bagi seorang RM2,000, kena ada 600 bilion. Jadi itu masalahnya saudara. Jadi bagi saya, Limi Aziz, kalau tak nak bagi one off 10K, bagilah bulanan dalam 500 sebulan. Okey juga. Itu saya ingat. Sebab itu saya bercakap. Dah saban malam bercakap tentang KWSP. Pegawai-pegawai di Kementerian Kumpulan Wang Simpanan Pekerja kena santuni. Kena jelaskan satu persatu agar rakyat faham. Ini keadaan saudara. Saudara Paparok ada keluar pergi KWSP beli handphone. Ada bayar muka beli kereta. Ada yang pergi enjoy. Ini masalahnya saya haraplah kita jadikan itu sebagai pengalaman silam untuk kita tidak melakukan kesilapan yang lalu. Kita keluarkan wang itu, dapat setepuk RM10,000, sepatutnya disimpan untuk menangani kehidupan. Kalau pakai motor lah dulu. Sementara, sebab ekonomi belum recover. Tambah lagi sekarang ni, selalu dengar sendiri, ekonomi dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah 1.5 triliun. Zaman dulu, sekitar zaman Datuk Seri Najib, baru 650 bilion. Tapi selepas era Datuk Seri Najib, bawalah sampai Datuk Ismail Sabri, Datuk Seri Anwar Ibrahim inherit ataupun mewarisi hutang 1.5 triliun. Nak salahkan siapa? Kita tak boleh nak salahkan semua orang. Kita salahkan suasana negara kita. Itu keadaannya, saudara. Jadi saya haraplah, saudara, dalam keadaan begini, janganlah kita melihat sesuatu itu kerajaan boleh mendatangkan sesuatu yang secara immediate. Sebab saya dah bagi tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai lampu ajaib ataupun tongkat sakti. Lim Salimin jadi, tak jadi. Sebab itu dia berhemah. Tapi kerajaan menjangkakan dapat lebih kurang 238 bilion pendapatan kerajaan, tapi bila sanggup berbelanja 383 bilion untuk menangani dalam bajet kita. Itu anggaran saya. Saudara diri-duri betul dapat duit, mereka tak gunakan secara berhemah. Sayanglah, itu keadaan saudara. Saudara pahlawan perang, saudara Taram Shah, 600 bilion minta dengan Muhyiddin. Dan sekarang ni kita bukan nak menyalahkan siapa, saudara. Saya melihat bagaimana apa yang berlaku dalam jana. Saya nak menyebut, saya malas, saudara. Sebab saya melihat, saudara, jana wibawa ni, saudara, saya lihat pengkhianatan.
yang saya tak boleh memaafkan. Kerana jana wibawa tu asalnya diwujudkan, kita pun berterima kasihlah katanya. Jadi untuk membantu kontraktor Bumiputera. Tapi akhirnya setelah terdedah, apabila dibawa ke mahkamah, adanya ketah-ketah tuduhan, saudara, kita kontraktor Bumiputera terdesak apabila mengalami pandemik COVID-19. Dan tiba-tiba mereka dipaksa untuk memberi suapan ataupun rasuah antara 3% ke 10%. Dan orang-orang tertentu sajalah yang mampu. Dalam keadaan begini, secara betul saya katakan, saudara, sebab saya marah. Saat rakyat tak cukup makan, ada yang angkat bendera putih, ada yang bunuh diri, terkeyak-kial minta bantuan, minta pengeluaran KWSP. Kemudian diwujudkan dana wibawa ni tujuannya untuk membantu kontraktor Bumiputera. Tetapi siapa yang dapat? Saya tak kata semualah, tetapi tiba-tiba ada nama orang macam Teo Wee Cheng. Bayangkanlah saudara, apakah secara kebetulan tiba-tiba orang nama macam Teo Wee Cheng, Tan lah apa semua, lepas seorang-seorang saudara. Saya amat kecewa. Kerana bagi saya itu pengkhianatan terhadap rakyat, untung nasib rakyat diperjudikan. Dia sanggup mewujudkan suasana darurat. Kerana bila darurat bolehlah dibelanjakan wang negara. Tapi akhirnya saya tak mau cakap lebih. Bila saya dengar, bila saya tengok tatap kenyataan-kenyataan sepanjang perbicaraan. Saya bukan buat tuduhan begitu saja. Bila nak cari siapa lagi, SPRM lah. SPRM Suruhanjaya Pencegah Rasuah yang membawa mereka ke muka pengadilan menyatakan disebut pula nama-nama yang bukan Melayu. Saya bukan resis, saudara, tidak. Nak bantu orang lain pun boleh bantu, tak masalah. Tetapi dana jana wibawa ni diwujudkan semata-mata atas alasan nak membantu warga bangsa kontraktor Melayu. Itu saja, saudara. Soal kamu nak main golf ke, kamu nak buat itu soal lain. Tetapi matlamat wujudnya dana wibawa ini untuk merangsang syarikat-syarikat Melayu Bumiputera yang menurut kenyataannya yang dah gulung tikar dan dibantu. Dengan jelas dia mengatakan, saudara, saya dengar kenyataan mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin bila menyatakan bahawa ini untuk menjana ataupun memberi bantuan kepada kontraktor Bumiputera. Jadi sebab itu mereka disediakan beberapa pakej kontrak supaya mereka dapat meneruskan usahanya, supaya taklah gulung tikar. Matlamatnya. Ajar comel-comel. Memang saya lewat hari ni sikit, saudara. Tapi saya nak menghayati satu persatu tentang bajet. Dalam waktu kita bercakap tentang bajet, jangan lupa kita mengharapkan dalam pembentangan bajet yang begitu banyak disediakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita mengharapkan agar kakitan kerajaan tidak lagi mewarisi apa yang berlaku pada jana wibawa. Dana wibawa ini amat menghancurkan hati kita. Tak sepatutnya berlaku. Saya semalam pun saya katakan, bila saya nak bercakap tu, hampir-hampir saya menitikkan air mata kerana wujudnya pengkhianat bangsa. Saya menganggap ini sebagai pengkhianat bangsa. Kalaulah kontrak itu sepatutnya disediakan untuk kontraktor Bumiputera, agar mereka dapat mengembeling semula syarikat-syarikat mereka yang terkesan begitu teruk. Sebab matlamatnya diwujudkan begitu. Tapi akhirnya, saudara, terjebak ke pelbagaian aktiviti rasuah yang saya tak mau menuduh itu terpulanglah pada Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk membuktikan di mahkamah. Tetapi bagi saya, bila sebut nama orang macam Teo Wee Cheng ni, tersentuh hati saya. Bukan saya resis, saudara. Sebab salah tempat. Kamu nak bantu, bantulah. Kamu nak minta duit daripada orang, buatlah. Situ tak ada masalah pada saya. Tetapi jangan, kalau periuk nasi itu disediakan untuk orang Melayu, kamu sanggup bagi pada orang lain. Dan biarkan orang lain terus dalam kebuluran. Itu yang saya marah. Saya tak marah yang lain. Sebab dana wibawa ni sepatutnya untuk membantu warga bangsa Melayu, kontraktor Melayu dapat kontrak supaya menghidupkan. Bila ada kontrak, saudara kena ingat, sektor pembinaan ini, dia boleh menjana sekitar sampai 400 aktiviti ekonomi. Berbeza dengan pertanian. Pertanian sekitar dalam 40 ke 14 atau 40, seingat saya. Tapi kalau sektor pembinaan,
dia punya stimulus atau berganda-ganda ekonomi-ekonomi yang lain. Dan ini yang boleh menjana pendapatan, tetapi dikhianati. Saya bukanlah saya nak menyindir ataupun mengambil kesempatan untuk maki hama mereka, tidak. Cuma saya mengatakan sampainya hati mereka melakukan pengkhianatan terhadap warga untuk nasib bangsa kita. Ini bukanlah hak mereka dirampas, tidak. Tetapi peruntukan. Macam saya katakan tadi, periuk tu disediakan nasi tu untuk orang Melayu, tiba-tiba bagi ke orang lain. Ini betul-betul mak sakau. Dalam keadaan begini, jadi saya minta maaf lah saudara. Saya bila bercakap tentang dana wibawa ni, saya mula naik angin, saya pun tak sihat. Tadi cari ubat lagi daripada dah tutup terlewat pergi ke farmasis. Nanti anak saya marah sebab saya kata dalam keadaan begini, menjerit-jerit bukan-bukan. Tapi saya menyatakan, saya amat-amat kecewa dengan pimpinan negara yang sanggup merampok hak untuk warga bangsa kita. Kamu nak jadi kaya, kayalah. Kamu nak dapat keuntungan, untunglah. Saya tak pernah, malam saya selalu katakan, saya akan rasa bangga kalau warga bangsa saya ini dapat menjadi toke-toke atau menjadi taiko-taiko dalam dunia sektor ekonomi. Tapi saya tidak akan percaya, tidak akan menghormati mereka yang melakukan pengkhianatan terhadap bangsa saya sendiri. Saudara Syam kau nak kata pasal apa? Takkan UMNO dah pupus. Ini berlaku bukan zaman UMNO. Ini saudara, saya akan marah kalau saya menduduh yang bukan. Saya haraplah agar kita kali ini dengan adanya bajet madani yang cuba diterapkan oleh Tuan Ibrahim, saya amat mengharapkan agar pimpinan negara ikhlaslah anda. Pak Menteri pun ikhlaslah menyantuni. Dan saya mengharapkan nanti perdebatan bajet ini bermula hari Isnin nanti, kita mengharapkan sesuatu yang dibahaskan benar-benar menyantuni rakyat. Janganlah sekali lagi dikecewakan rakyat. Cukup-cukuplah anda menipu rakyat, anda mengecewakan rakyat, hati rakyat dirobek, anda kaya raya, rakyat terus hidup dalam papa kedana. Ini kita mau dengar. Kita nak tengok bahawa dalam keadaan begini, adanya bajet madani ini yang mana dah muflis dikembalikan supaya dapat rakyat biasa dan mereka boleh membina satu kehidupan yang baru untuk keluarga mereka. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.